Hadi orang pertama, tanda tangan SD sokong Muhyiddin. Parti baru Syed Saddiq tolak politik tua. Najib beri amaran keras pada Johor. Peguam Mahathir cabar Perdana Menteri gugurkan Khairuddin. Antara yang paling awal sekali menyokong saya lah Yang Berhormat Tuan Guru. Selepas 6 bulan pentadbiran Perikatan Nasional, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mendedahkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang merupakan orang pertama yang menandatangani Akuan Berkanun atau SD bagi menamakan Ahli Parlimen Paguh itu sebagai Perdana Menteri selepas Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Ia kemudian diikuti pimpinan parti-parti lain yang membawa kepada pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Saya dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah mantan Perdana Menteri meletak jawatan dan saya mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen dari Parti Bersatu, Barisan Nasional, PAS, GPS, STAR dan PPS. Antara yang paling awal menyokong saya ialah YB Tuan Guru, Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Ahli Parlimen Marang dan Presiden PAS yang ada di sini pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan, katanya ketika berucap pada konvensyen setengah tahun pentadbiran Perikatan Nasional di Kuala Lumpur. Turut menyampaikan ucapan dalam konvensyen itu adalah Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal serta Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Ketua Pemudanya Khairil Nizam Khairuddin. Presiden dan Ketua Pemuda UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang dijadualkan berucap bagaimanapun tidak hadir. Sementara itu, Muhyiddin berkata beliau secara peribadi tidak menjangka akan dilantik sebagai Perdana Menteri ketika krisis politik berlaku hujung Februari. Tetapi oleh kerana berlakunya krisis politik yang agak rumit pada ketika itu, rakan-rakan pimpinan parti-parti yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional hari ini mencadangkan nama saya sebagai Perdana Menteri. Setelah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa saya mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat, maka jadilah saya Perdana Menteri. Keberadaan saya di sini hari ini selain daripada ketentuan Allah yang Maha Kuasa adalah kerana sokongan yang saya terima daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Sebagai Perdana Menteri, tugas saya yang pertama menurut Perlembagaan Persekutuan ialah membentuk kabinet. Maka saya telah membentuk kabinet saya yang menggabungkan ahli-ahli parlimen dari parti-parti yang menyokong saya, seorang ahli perbankan dan seorang mantan mufti. Kabinet inilah yang membentuk sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Perikatan Nasional, katanya. Muhyiddin berkata, tempoh 6 bulan Kerajaan Perikatan Nasional adalah satu jangka masa yang singkat untuk dinilai pencapaiannya. Dalam keadaan biasa, 6 bulan adalah umpama tempoh percubaan atau probation period. Sudah pasti, tempoh yang agak lebih lama diperlukan untuk membuat penilaian yang lebih komprehensif tentang pencapaian sesebuah kerajaan, katanya sambil memaklumkan beliau menyerahkan kepada rakyat untuk menilai prestasi pentadbirannya. Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO, Datuk Dr. Puat Zarkashi menyambut baik hasrat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hendak menubuh parti baru yang tujuannya menolak politik tua di Malaysia. Bahkan, beliau mendoakan agar misi Ahli Parlimen Muar itu yang juga bekas Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu berjaya. Bagaimanapun katanya, dalam kegembiraan mendoakan kejayaan anak muda itu, dalam hatinya tetap ada kebimbangan. Saya bimbang Syed Saddiq menjadi terlalu idealis tetapi tidak realis. Menjadi idealis memang penting sebab itu adalah prinsip. Tetapi Syed Saddiq patut seimbang antara idealis dan realis. Realiti sentiasa berubah. Ia berubah cepat, terutama realiti politik. Namun, Syed Saddiq sudah sedia menerima realiti politik bila berkata, saya mungkin kehilangan kerusi saya, mungkin kehilangan segalanya. Saya akan belajar menerimanya, katanya dalam status akaun Facebooknya. Pada Isnin lalu, Syed Saddiq mengesahkan tidak akan menyertai Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang yang ditubuhkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebaliknya, beliau mengesahkan akan menubuhkan sebuah parti politik baru berbilang kaum dengan memberi fokus kepada golongan anak muda. Syed Saddiq dilaporkan berkata, jika di Thailand mereka boleh menubuhkan Future Forward, di Perancis menubuhkan En Marche di bawah Macron, beliau rasa sudah sampai masanya di Malaysia untuk menubuhkan gerakan terdiri daripada orang muda. Mengulas lanjut, Dr. Puat berkata,
Di Indonesia, terdapat sebuah parti dokongan anak muda yang Islamis iaitu Parti Keadilan Sejahtera atau PKS dengan majoriti pemimpinnya adalah profesional seperti doktor dan peguam. Katanya ketika tragedi tsunami 2004, parti itu amat menonjol dan banyak memenangi kerusi semasa pemilu, malah ramai juga dilantik sebagai menteri. Tetapi setelah ada kuasa dan berjawatan menteri, beberapa pemimpinnya terlibat rasuah. Justru imej parti itu mula merosot. Sebab itu tidak kira siapa, muda atau tua, berpelajaran tinggi atau rendah, Islamik atau sekular, bila ada kuasa dan jadi menteri, prinsip perjuangan mudah tergadai. Ramai orang agama hanyut apabila masuk politik. Mereka bertambah hanyut apabila mendapat kuasa. Begitulah ganasnya politik, katanya. Malah kata Puat, Syed Saddiq pernah menjadi menteri dan pernah dilanda pelbagai kontroversi, termasuk kehilangan wang tunai yang banyak dalam rumahnya. Dia juga banyak berkompromi dengan politik tua yang sekarang dia mahu lawan. Sudah tentu politik tua itu dia pelajari daripada sifunya Tun Dr. Mahathir. Sekarang bila hilang kuasa, dia kembali mahu menjadi idealis, iaitu politik muda Malaysia. Justru kepada Syed Saddiq, tidak ada beza politik tua atau politik muda. Yang beza ialah orang tua dan orang muda. Mereka tetap sama kalau perangai sama. Kadang-kadang orang muda lagi kuat mengamalkan politik tua. Sebab itu yang membezakan ialah sama ada berprinsip atau tidak berprinsip, ujarnya. Ketika Wakil Rakyat Bersatu dari Kempas, Osman Sapian, menghadapi kemungkinan diusir dari partinya, bekas Perdana Menteri Najib Razak memberi amaran perebutan kuasa di Johor boleh menyebabkan pilihan raya umum ke-15 diadakan. Bekas Presiden UMNO itu merujuk amaran Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada 3 Jun yang bertitah akan membubarkan DUN sekiranya berlaku perebutan kuasa. Najib pada hantaran di Facebook berkata, jika DUN Johor dibubarkan, Parlimen mungkin juga dibubarkan dan pilihan raya persekutuan dapat diadakan serentak dengan pilihan raya negeri Johor. Ada peluang boleh dilaksanakan serentak dengan PRN Sabah juga. Negeri-negeri lain turut ikut. Ini bermakna jika Pakatan Harapan Plus masih tegas untuk merebut kuasa di Johor, akibatnya ialah pilihan raya umum seluruh negara mungkin akan berlangsung. Katanya sambil beramalkan Pakatan Harapan dan sekutunya akan kalah teruk. Pakatan Harapan Plus ialah gelaran tidak rasmi merujuk kerjasama antara Pakatan Harapan, Warisan dan Kem Bersatu yang berpihak kepada Dr. Mahathir Mohamad. Presiden Perdana Menteri itu menubuhkan pejuang selepas dipecat daripada Bersatu. Jika PH Plus nak lawan amaran Sultan dan teramat ingin pilihan raya umum berlangsung serta-merta, sila teruskan untuk merebut kuasa di Johor. Kita di pihak Barisan Nasional tak sabar nak lawan pokok petai sekali lagi. Your move PH Plus, kata Najib. Ketika PRK Slim, pejuang menyokong calon bebas Amir Kushairi Muhammad Tanusi yang menggunakan lambang pokok. Calon Barisan Nasional Muhammad Zaidi Aziz menang dengan majoriti 10,945 undi apabila meraih 13,060 undi berbanding Amir yang mendapat 2,115 undi dan Santara Sekaran dengan 276 undi. Sementara itu, Osman yang juga bekas Menteri Besar Johor dan bekas pengerusi Bersatu Negeri dijangka menghadapi tindakan tata tertib selepas beliau hadir berkempen bersama Amir. Ini termasuk kemungkinan ditamatkan keahlian Bersatu dan dalam hal ini, Osman telah menyatakan beliau akan menjadi wakil rakyat bebas DUN Johor. Bagaimanapun hal ini menyebabkan kerajaan Johor pimpinan Perikatan Nasional berada dalam keadaan tidak menentu kerana pada waktu ini Perikatan Nasional memiliki 29 kerusi dalam Dewan berbanding 27 kerusi pembangkang. Sekiranya ada seorang adun Perikatan Nasional yang berpaling tadah, maka ia akan menyebabkan DUN yang digantung. Speaker Johor Suhaizan Kayat bukan adun yang terpilih. Sebelum ini, berikutan langkah Sheraton pada bulan Februari, Sultan Ibrahim bertitah memberi amaran akan membubarkan DUN jika ada perebutan kuasa lain. Bagaimanapun ancaman itu sudah cukup untuk menggagalkan rancangan Pakatan Harapan untuk mengadakan rampasan kuasa kembali terhadap Perikatan Nasional. Manakala Pakatan Harapan Johor pula kemudian berkata akan menjunjung titah Baginda Sultan. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin digesa menggugurkan Khairuddin Ahmad Razali sebagai Menteri Kabinet bagi mempertahankan prinsip tanggungjawab dan kebertanggungjawaban dalam pentadbirannya, kata Peguam Hanif Kaltri Abdullah. Jika tidak, Hanif berkata, kenyataan Muhyiddin bahawa tiada sesiapa terkecuali daripada undang-undang akan dilihat sebagai cakap tak serupa bikin semata-mata. Selain itu, katanya Muhyiddin juga semalam bercakap mengenai tanggungjawab dan kebertanggungjawaban dalam konvensyen setengah tahun pentadbiran Perikatan Nasional. Justru apabila Khairuddin sendiri mengingkari undang-undang dan peraturan
yang diwujudkan oleh Kerajaan Persekutuan yang diterajui oleh Muhyiddin sendiri, secara khususnya keperluan kuarantin Kendiri yang mulai berkuat kuasa pada 10 Jun 2020, maka wajib dan wajar untuk Muhyiddin menggugurkan Khairuddin daripada Jemaah Menteri tanpa syarat dengan serta-merta. Jika tidak, Muhyiddin sebagai Perdana Menteri akan memberi isyarat buruk kepada rakyat bahawa walaupun Muhyiddin mengatakan tidak ada sesiapa yang boleh mengatasi undang-undang, tetapi ia cuma sekadar omong-omong kosong dan cakap tak serupa bikin saja, tegas Hanif dalam satu kenyataan. Khairuddin yang merupakan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi didapati gagal melakukan kuarantin Kendiri selama 14 hari selepas pulang dari Turki. Anggota Parlimen Kuala Nerus itu tiba di negara ini pada 7 Julai dan hadir di Dewan Rakyat kurang seminggu kemudian. Khairuddin kemudian mengakui kesalahan tersebut dan menawarkan gajinya sebagai menteri selama 4 bulan untuk disumbangkan kepada tabung COVID-19. Dia juga dikompaun maksimum RM1,000. Meskipun membuat permohonan maaf, Khairuddin mengetepikan gesaan sesetengah pihak agar dia meletakkan jawatan. Katanya, dia tidak melakukan sebarang kesilapan. Sebaliknya, hanya khilaf dalam isu prosedur operasi standard atau SOP. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.